bila dia sedar kesilapan dia, dan juga poligami satu yang kita mungkin nak kena bagi orang semua faham. Saksi kena ada berapa orang? Kalau orang tu melakukan zina, saksi kena ada berapa orang? 4 orang. Dan dia tengok apa? Dia tengok benda berlaku penetration, faham kan? Untuk 4 orang tengok berlaku penetration ni, kita rasa mudah. Dalam sejarah Islam, dalam Rasulullah SAW tak berlaku. Yang berlaku 2 mengaku, 2 kes mengaku. Hadir kepada Rasulullah SAW dan mengaku, buat pengakuan. Dan salah seorang wanita ini, dia mengaku pada Nabi SAW. Tadi sebelum saya sambung cerita ni, dia sebut 4 tadi tu. Orang yang buat benda ni, sampai 4 orang boleh tengok. Tuan-tuan fikir dia ni bagus ni orang. Sampai 4 orang dia tengok ni. Dia bukan tengok 2 orang duduk atas katil tak pakai baju duduk. Dia tengok benda actual penetration. Kira orang yang buat benda tu memang so flagrant, memang layak lah. Kan? Dan tak berlaku dalam sejarah Islam. Okay? Cuma tengah para ulama yang membahaskan benda ni, Islam ni dia sesuai untuk semua zaman. Zaman dulu mereka tak berlaku benda tu. Zaman sekarang ni manusia begitu teruk. Kemungkinan dia berlaku ada. Kemungkinan dia berlaku. Sampai 4 orang dia tengok. Now, berbalik pada tadi, wanita ini bila dia mengaku pada Nabi, dia sedar dia insaf. Bila dia datang, dia dah mengandung. Nabi suruh dia balik. Tunggu, Nabi kata, balik lahirkan anak. Lepas dia lahirkan anak, Nabi tak pergi cari dia. Dia datang, kerana insaf sungguh ni. Rasa insaf sungguh, menyesal dengan perbuatan. Dia datang balik. Para ulama membahaskan, kalau dia tak datang, Nabi pergi cari dia. Para ulama membahaskan, dia pergi cari. Nabi dalam hadis tak menunjukkan sikap, dia bukan nak hukum. Kita ni nak ada hukum Islam, cepat tengok. Kita kena faham itu. Dia bukan nak menghukum. Dia, kalau kita difahamkan, silap sikit dah. Jaga. No. Nabi sikap dia tak begitu. Islam sikap dia tak begitu. Okay. Dia datang pada Nabi, Nabi suruh balik ni. Balik menyusukan anak, selesaikan susu anak dulu. Susu anak orang kata 2 tahun. Kalau kita orang bagi 2 tahun tak nampak lah, bayang pun tak nampak lah. Tobat pun tak payah lah kan. Dia datang balik, insaf semua. Lalu Rasulullah tak ada pilihan lain, terpaksa jalankan hukuman. Bila dijalankan hukuman, bila baling batu tu, rejam tu, orang Melayu faham rejam ni macam mana? Saya dulu di kampung, dia cerita pak dia kata rejam pukul dalam tanah. Jadi dia rejam, terpercik darah kepada hak cengih tadi, Umar. Terpercik darah tu, splattered darah. Bila tu Umar mengeluar perkataan memaki wanita. Nabi marah. Nabi berkata, kalau keinsafan wanita ini dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah, terampun dosa semua. Hebat dan hebatnya. Menyesal perbuatan itu. Kita dalam satu segi kita kena bagi tahu hukuman dia berat. Tetapi hukuman itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Ada tak kemungkinan orang yang melakukan zina terlepas dari hukum Allah? Banyak lah. Kan? Hukum Allah di dunia dia terlepas, tapi hukum Allah di akhirat, wanita ni hukum Allah di akhirat terlepas dari dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dia melakukan zina, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia selepas itu, berpandukan pada hadis itu, membuktikan bahawa dosa besar tidak membatalkan iman. Okay. Panjang ni cerita, nak bagi waktu lah. Okay. Jadi banyaklah hadis lain, hadis-hadis yang memastikan syurga bagi pengucap syahadah meskipun berzina atau musyrik. Salah satu contoh tadilah, seperti saya kata tadi, kalau banyak-banyak nanti tak habis lah. Okay. Dosa-dosa selain syirik mungkin diampuni. Yang ni ayat yang hamba Allah tanya minggu lepas. Okay. Dosa yang tidak diampuni Allah ialah dosa syirik. Dosa ni tak diampuni Allah. Yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu ataupun dosa-dosa lain, baik kecil maupun besar, berada dalam
masyiah Allah, kehendak Allah. Sama dia nak ampun ataupun dia nak maafkan ataupun disiksa dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Now, kita baca di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah nombor berapa? Saya suka baca kalau tanya benda ni. Nombor 4. Surah An-Nisa. Awal-awal senang, kadang-kadang belum main yang tengah-tengah je. Tengok. Surah Al-Hujurat tadi nombor berapa? 49, ha? Tak apalah, itu bukan benda yang berat kan. Pasti kita baca Quran, ya. Kita baca. Tapi kadang-kadang bila kita baca selalu, kita akan dapat tahu benda ni. Ya. Kita galakkan orang membaca Quran. Okey, di dalam surah An-Nisa ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, syirik. Dan dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sebenarnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Sesat dengan kesesatan yang nyata. Okay. Now, syirik ini tuan-tuan dan puan-puan, yang dimaksudkan syirik dalam ayat ini adalah syirik akbar. Ataupun dalam istilah lain dikatakan al-kufur al-akbar. Al-kufr al-akbar. Okay. Ataupun kadang-kadang dipanggil kufur juhud. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan-tuan dan puan-puan, mengatakan bahawa orang yang mengingkari kenabian Muhammad SAW adalah kafir juga. Selain daripada dia mensyirikkan Allah, dia menafikan kenabian Nabi SAW. Tadi siapa cerita kat saya? Ada Muhammad mana atau nama apa atau menafikan kenabian Nabi SAW. Okay. Walaupun dia tidak mempersekutukan Allah, tapi dia menafikan kenabian Nabi SAW, dia juga syirik. Dia juga syirik. Sebab apa? Dua kalimah syahadah. Ada dua kalimah syahadah. Ada dua bahagian. Okey, bahagian pertama dan bahagian kedua dia sama. Okey. Okey, yang keempat itu penting. Perlakuan syirik yang jelas tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Apa maksudnya? Mesti jelas. Apa maksudnya? Perlakuan syirik itu mesti jelas tanpa keraguan. Kita menghukum yang mana? Yang zahir. Okey. Ada tak kemungkinan orang kita yang hukum syirik itu tapi dia beriman? Ada kemungkinan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab dia beri contoh. Dia kata ada orang itu, kita tengok dia melutut depan idol. Kan? Kita hukum dia syirik. Dia menyembah. Dia buat apa? Aksi-aksi yang biasa kita tengok orang yang musyrik, menyembah berhala mereka. Kita hukum dia syirik nah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu mungkin dia dipaksa, ada kemungkinan. Tapi kita menghukum yang zahir. Bila jadi benda tu, kita lakukan dia sebagai orang bukan Islam. Kita tak kebumikan dia di tempat orang Islam. Kita tak lakukan jenazah dia seperti jenazah orang Islam. Dia dengan Allah itu kerja lain. Ilmu pengetahuan Allah lebih dari itu. Ada tak kemungkinan orang yang kita kebumikan sebagai orang Islam ni dia sebenarnya kafir? Ada kemungkinan. Kita tak tahu. Tapi kita menghukum yang sahih dan kita menghukum yang jelas. Yang jelas ada pandangan kita. Dan ini juga aspek ini juga menafikan